Rakan tugas kami iaitu Finas, dan seterusnya kita juga ingin berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan satu tajuk yang cukup menarik, iaitu berkenaan dengan Semarak Unity Keluarga Malaysia. Dan juga bersama dengan saya kenalkan iaitu Tuan Muhammad Sobri Mat Daud yang merupakan setiausaha bahagian bahagian dasar dan hubungan antarabangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sofia. Okey, sebagai permulaannya mungkin Tuan boleh kongsikan apa yang dimaksudkan dengan Semarak Unity Keluarga Malaysia. Silakan. Okay. Terima kasih, Sofia. Saya terlebih dahulu ingin merakamkan terima kasih kepada pihak RTM, khususnya Selamat Pagi Malaysia, atas peluang yang diberikan ini. Sebelum saya berkongsi tentang Semarak Unity Keluarga Malaysia ini, kalau boleh saya imbas sedikit tentang inisiatif yang telah Kementerian Perpaduan Negara telah laksanakan sebelum ini. Okey. Daripada mana terhasilnya Semarak Unity Keluarga Malaysia? Sebenarnya, Sofia, kita Kementerian Perpaduan Negara yang usianya 2 tahun lebih ini telah menghasilkan dasar perpaduan negara. Jadi daripada dasar perpaduan negara ini kita sebagai dasar payung yang merupakan hala tuju ke arah mana perpaduan negara kita ini. Daripada dasar perpaduan negara kita juga telah hasilkan rangka tindakan, kita hasilkan pelan tindakan perpaduan negara, dan bagi menyokong aspirasi keluarga Malaysia, saya nak highlight yang ni, Sofia. Okey, silakan. Tuan. Yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan aspirasi keluarga Malaysia. Kementerian menyahut cabaran ataupun menyokong aspirasi keluarga Malaysia dengan menghasilkan pelan kami perpaduan keluarga Malaysia. Jadi inisiatif di peringkat kementerian. Daripada pelan inilah sebenarnya terhasilnya Semarak Unity Keluarga Malaysia. So, mungkin kita nak kongsikan sekali lagi tadi kan, tak sempat penonton kita tengok tadi kan. Okey. Kami sikit. Kami Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia. Kami ini sebenarnya diambil spirit daripada aspirasi keluarga Malaysia juga. Karib. Macam mana nak merapatkan hubungan kita keluarga Malaysia. Accessibility. Macam mana kita boleh dapatkan perkhidmatan, maklumat. Majmuk. Jadi kita sebagai masyarakat yang majmuk ini, kita adakan program yang bersesuaian dengan masyarakat yang majmuk. Inclusivity. Jadi inklusif kebersamaan keluarga Malaysia ini. Itulah sedikit tentang pelan yang telah kami hasilkan. Maknanya pada 2021, fokus kami di kementerian adalah menghasilkan pelan-pelan dan dasar ini. Jadi bermula pada 2021 dan sekarang 2022 kita fokus kepada pelaksanaan program inisiatif. Okey. Dan juga mungkinlah Tuan boleh kongsikan juga ataupun ulaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan program Galeri Unity Keluarga Malaysia. Okey. Galeri Unity. Sebelum saya pergi ke galeri, saya nak sebut tentang Semarak Unity tadi sikit lagi. Okey, boleh. So daripada pelan tadi, kita adakan Semarak Unity Keluarga Malaysia, di mana pengisian kepada program ini ada beberapa segmen. Sebab kita faham bahawa perpaduan ni dia banyak ada di sukan, ada di kesenian dan kebudayaan. Kita boleh gunakan masakan untuk menyatu padukan keluarga Malaysia. Betul. Jadi kita satukan elemen-elemen itu dalam satu tempat. Kita jadikan dia sebagai satu tempat, kita kumpulkan moment of unity ataupun detik-detik perpaduan ini di satu tempat yang kita namakan Semarak, untuk menyemarakkan perpaduan di kalangan keluarga Malaysia ini. Itulah. Jadi kita dah laksanakan di 7 setakat ini, di 7 lokasi: Johor, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak, di KL, dan yang terdekat ini di Putrajaya. Akan kita adakan Semarak Unity Keluarga Malaysia. Jadi kita minta khususnya warga kota, warga Putrajaya, datanglah beramai-ramai untuk menyaksikan. Kita lebih mengenali kepelbagaian budaya di negara kita ini. Maknanya kita kata tak kenal maka tak cinta. Bila kita kenal dengan lebih rapat, kita akan lebih menyayangi ahli keluarga Malaysia kita ini, yang pelbagai kaum ini. Lebih mengenali, lebih menghargai kan antara satu sama lain. Satu lagi saya nak, bila dah Sofia sebut macam tu, dalam kita menjalani hidup masyarakat majmuk ini, tak ada 3 elemen penting yang kita kena faham. Kita kena
faham kepelbagaian, perbezaan yang kita ada dalam masyarakat kita majmuk ini. Bila kita faham, kita hormat mereka. Betul. Faham, hormat dan kita menerima perbezaan yang kita ada. Baru kita boleh hidup dalam harmoni. Betul. Perbezaan tu dia melengkapi antara satu sama lain kan. Okey, dan kita lanjut kepada program tadi, program Galeri Unity Keluarga Malaysia tadi. Galeri Unity sebenarnya kita buka satu ruang. Okey. Setakat ni kita dah buat bekerjasama dengan Aeon Big. Di Aeon Big, bersama Aeon Big, kita buat pada bulan September di 9 lokasi di seluruh negara. Kita adakan satu ruang, kita pamerkan kepelbagaian budaya, kepelbagaian agama. Kita boleh mengenali antara satu sama lain masyarakat yang pelbagai ini. Ini belum lagi kita buat di Sarawak, Sabah lagi banyak dia punya kepelbagaian ini. Jadi kita lebih mengenali. Contoh, kita boleh tengok macam mana masyarakat India yang melangsungkan perkahwinan, Cina macam mana dia melangsungkan perkahwinan, dia punya adat. Kita kumpul di satu tempat, jadi sambil datang membeli belah di shopping mall, kita boleh singgah, tengoklah, mengenali rakan-rakan kita yang lain yang pelbagai bangsa ini. Kan, kita lebih mengenali kan. Okey, dan Tuan, selain daripada itu, kita juga ada Liga Sukan Unity Keluarga Malaysia, bukan sekat memperkenalkan tentang adat istiadat kita, tapi ada juga sukan ni Tuan. Menarik ni. Betul. Sebagaimana kita maklum, sukan merupakan satu elemen perpaduan yang sangat penting. Betul. Sangat penting. Bila kita tengok sebelum ni, contoh kalau Datuk Lee Chong Wei pergi bertanding di peringkat dunia, dan yang terkini pasangan bergu wanita negara kita. Jadi bila mereka, pasangan ni pun cantik, dia punya regunya Cina seorang, India seorang. So pasangan ini membanggakan negara kita. Itulah negara kita, kepelbagaian. Dan kita telah bekerjasama bila menjedari perpaduan ini, bila menjedari sukan merupakan satu forum penting kepada perpaduan. Kita bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk menganjurkan Liga Sukan. Kita buat 2 acara, futsal dan juga netball di seluruh negara. Jadi kepada pasukan yang menjadi juara di peringkat negeri akan mewakili negeri masing-masing untuk bertanding di peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 5 November ini. Tak lama di Bangi, tak lama lagi. So datanglah sokong pasangan pasukan masing-masing. Yang istimewanya Sofia, kita punya pasukan futsal dan juga netball ini, kriteria ataupun syarat yang kita tetapkan, mereka perlu ada kepelbagaian bangsa dalam. Kepelbagaian etnik itu yang special. Itu yang pertama. Jadi selagi tak gabung, tak ada mix, tak ada gabungan kaum dalam tu, tak diterima masuk untuk bertanding. At least ada 2 orang yang terdiri daripada kaum lain selain daripada yang majoriti dalam tu. So itulah specialnya. Jadi selain daripada peserta, pemain, kita juga galakkan penyokong-penyokong datang melihat, menyokong pasukan masing-masing yang juga daripada pelbagai kaum. Jadi inilah istimewanya sukan kepada perpaduan negara kita. Jadi lokasi di mana Tuan? Kalau setiap negeri itu mungkin di mana untuk dapatkan maklumat lebih lanjut, sebenarnya, Sofia, datang penyokong ni? Sebenarnya di peringkat negeri kita telah adakan. Kita mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Lebih kurang 5,000 peserta menyertai. Totalnya 5,000 peserta. Pasukan futsal 400 lebih pasukan menyertai. Dan netball hampir 300 pasukan menyertai pertandingan ini. Dan pasukan yang mewakili negeri masing-masing nanti akan bertanding di Bangi. Dia ada di kompleks sukan di Bangi. Dan hadiahnya akan disediakan juga, yang juga lumayan. Lebih 10,000 untuk juara pasukan yang memenangi futsal dan juga netball ini. Itu dia dahsyat, lumayan tu Tuan. Jadi kita memahami sukan ini merupakan satu instrumen penting untuk perpaduan. Kita jadikan sukan untuk menyatukan, mengeratkan hubungan kita. Dan mungkin jugalah antara lain lagi yang Tuan boleh kongsikanlah berkenaan dengan menyatu padukan keluarga Malaysia ini. Apa antara elemen-elemen penting yang perlu untuk kita terapkan bukan saja sekarang tapi untuk generasi akan datang supaya ia kekal? Terima kasih Sofia. Selari dengan dasar yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya dalam dasar ni ada 3 teras.
Ada 3 teras dalam dasar. Kita nak bina semangat patriotisme dalam diri individu. Setiap ahli keluarga Malaysia kita nak bina semangat patriotik, sayangkan negara, cintakan negara. So kita susun program yang bersesuaian macam mana nak tingkatkan rasa sayang pada negara. Kemudian kita mantapkan ekosistem perpaduan dalam negara kita untuk pelbagaikan, orang kata, tapak integrasi. Program yang kita laksanakan yang saya sebutkan tadi, sukan ke kebudayaan, kesenian, program Semarak Unity Keluarga Malaysia yang saya sebutkan tadi merupakan tapak integrasi di mana tapak inilah yang boleh menyatukan kita pelbagai kaum ini sebagai keluarga Malaysia untuk lebih kukuh lagi perpaduan antara kita. Jadi kita nak banyakkan tapak-tapak perpaduan ini, tapak integrasi melalui penganjuran program. Sebab perpaduan adalah melalui program. Betul. Supaya kita semarakkan lagi nilai-nilai perpaduan. Seluruh masyarakat, bila kita semarakkan nilai perpaduan, seluruh masyarakat akan rasa, akan dapat melihat perpaduan dapat dilihat, dirasa dan didengar di merata-rata tempat. Jadi bila orang tengok, oh ini di situ ada nilai perpaduan, di sini ada nilai perpaduan, masing-masing tahu tentang pentingnya perpaduan di dalam diri setiap orang. Itulah kita hasrat kita dengan pengendalian program ini. Dan mungkinlah ada perancangan akan datang, program-program yang akan dihasilkan lagi. Kita harap insya-Allah program yang kita susun ini dapat kita teruskan pada tahun-tahun akan datang, khususnya Semarak Unity Keluarga Malaysia ini, sebab pada tahun ini baru kita laksanakan di 7 lokasi dan 8 termasuk di Putrajaya ini. Kita akan teruskan dengan melibatkan pelbagai kerjasama. InsyaAllah pada tahun hadapan kita tambah lagi kerjasama. Sebab seperti yang saya sebutkan tadi, Kementerian Perpaduan Negara tidak mampu bergerak sendiri. Tidak mampu bergerak sendiri, kita kena kukuhkan kerjasama dengan pelbagai pihak, sama ada agensi kerajaan di pelbagai peringkat dan juga badan-badan berkanun, badan-badan bukan kerajaan. Kita akan bekerjasama untuk lebih banyak lagi program yang dapat kita anjurkan. Barulah disemarakkan unity itu. Baru disemarakkan supaya seperti yang saya dah sebut tadi, perpaduan dapat dilihat, dirasa dan didengar. Betul. Inilah yang saya juga ingin rakamkan penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri kami sepanjang 2 tahun lebih ini bersama-sama dengan Kementerian YB Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq yang memberi hala tuju kepada kita, memberi guideline kepada kita macam mana kita nak bergerak, nak gerakkan agenda perpaduan negara daripada dasar. Kita hasilkan pelan-pelan tindakan. Daripada pelan tindakan kita susun program. Ini adalah hasil daripada hala tuju yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan kita selama ini. Jadi kita bertuah di kementerian kerana ada peneraju seperti ini. Betul. Dan Tuan, saya pasti program-program seperti ini perlunya ada rakan-rakan strategik untuk menjayakan lagi. Kalau kita berdiri sendiri pastinya mungkin kurang program-program boleh dihasilkan, tapi bila kita berdiri secara beramai mungkin banyak lagi program-program yang boleh dihasilkan. Siapa antara rakan-rakan strategiknya? Kita Tuan? Baru saja melaksanakan program pertandingan choir. Choir perpaduan. Piala Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara. Yang mana kita bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. So kita jadikan choir ini yang mana menekankan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan juga lagu-lagu yang kita pertandingkan adalah lagu yang patriotik. Jadi menerapkan nilai kasih sayang pada negara. Kita baru saja melaksanakannya pada hujung minggu lepas, pertandingan ini yang mana dimenangi oleh pasukan choir daripada Sabah sebagai juara. Jadi hadiah juga lumayan, RM10,000. Ini juga akan kita teruskan pada tahun-tahun yang akan datang sebab kita ada sediakan piala pusingan. Jadi saya nampak sambutan yang sangat menggalakkan daripada setiap negeri untuk menyertai pertandingan choir perpaduan ini. Jadi Tuan mungkin ada sedikitlah kata-kata harapan daripada Tuan sendiri untuk terus kita menjayakan program ini, untuk sama-sama kita keluarga Malaysia bersatu, untuk sama-sama kita mengangkat budaya kita di Malaysia. Itulah seperti yang saya sebut tadi, perpaduan ini bermula daripada diri sendiri. Kita tetapkan hati kita, tidak ada yang negatif dalam hati, bermula pada diri kita sendiri untuk tanamkan semangat
sayangkan negara, cintakan negara. Betul. Dan setiap program yang kementerian anjurkan walaupun di mana tempat, bagilah, sertailah. Ya. Libatkanlah diri. Betul. Kalau macam sukan tadi, kalau tak nak bermain ataupun menyertai sebagai pemain, pergilah sebagai penyokong. Betul. Kita menyokong, bagi sokongan. Jadi kita nikmatilah momen-momen unity ini di setiap tempat ini. Betul. Jadi saya memang sebagai mewakili pihak kementerian mengharapkan sokongan semua sekali. Bukan sahaja agensi-agensi kerajaan yang kita bekerjasama, tetapi seluruh ahli keluarga Malaysia memberi sokongan. Sama ada Liga Sukan Unity, Galeri Unity, pertandingan-pertandingan choir, dan satu program yang saya tak sebut lagi, Sofia. Bila ada pertandingan sukan ataupun bola sepak, badminton di peringkat dunia, kita akan buat satu program Jom Tengok Bola. Wah, kita akan kumpul ramai-ramai di kedai mamak, kumpul ramai-ramai, kita bersorak ramai-ramai menyokong negara kita. Di situlah momen perpaduan yang kita ingin banyakkan lagi selepas ini. Di situlah kita semua melaukan nama Malaysia. Itu semangat yang kita mahukan, Tuan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Sobri Mat Daud selaku Setiausaha Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa. Terima kasih banyak, Tuan. Terima kasih lagi Allah, sekali. kita doakan moga semua program berjalan lancar dan insya-Allah banyak lagi program yang kita boleh hasilkan lagi untuk perpaduan keluarga. Kita doakan juga cuaca pun elok untuk kita laksanakan program. Amin. Itu antara perkara yang penting juga, Tuan. Okey, baik, itu dia. Terima kasih sekali lagi, Tuan. Baik, dan para penonton seterusnya